Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2, set 6, Pentaksiran Pembelajaran GGGA 5022. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Siti Khalijah binti Bani, Alia Syafira binti Abdullah, saya sendiri Rusmadiana binti Matwi, Syahida Amira binti Muhammad Rusdi dan Ahmad Izzuddin bin Aziz. Dalam perbentangan ini, kami akan memberikan penerangan mengenai definisi rubrik, elemen yang terdapat dalam rubrik, kelebihan dan kekurangan rubrik dan jenis-jenis rubrik. Okey, yang pertama, pengenalan mengenai rubrik. Rubrik, apakah yang dimaksudkan dengan rubrik? Rubrik diberi definisi sebagai panduan pemakahan untuk menilai prestasi pelajar di atas projek, esei, pertandingan dan lain-lain. Menurut Bernie Dodge dan Nancy Pickett, rubrik adalah suatu alat pemarkahan untuk tugasan yang bersifat subjektif yang di dalamnya terdapat satu set kriteria dan standard piawai dengan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid. Standard rubrik membolehkan para guru menilai berdasarkan kriteria tertentu, membuat pemakahan dengan lebih mudah dan telus. Usaha untuk menggambarkan kriteria penilaian yang konsisten. Hal ini membolehkan guru dan pelajar sama-sama untuk menentukan tahap kriteria yang rumit dan subjektif. Tujuan rubrik digunakan adalah untuk penilaian yang tepat dan adil, mendorong pengertian dan menunjukkan cara untuk meneruskan pembelajaran selanjutnya, iaitu mengajar. Menurut Suwarno 2021, dengan adanya rubrik, pelajar dapat mengetahui target pembelajaran yang harus dicapai dan kriteria untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Apabila pelajar diberitahu tentang pemakahan kriteria dari awal, mereka dapat terlibat dalam proses kerja menuju kejayaan. Hai, nama saya Syahida dan hari ini saya akan membentangkan tentang elemen dalam rubrik. Di mana elemen dalam rubrik ini mempunyai 3 elemen, iaitu yang pertama adalah kriteria, yang kedua adalah standard ataupun skala penarafan ataupun skala rating, yang ketiga pula adalah deskriptor ataupun penerang. Yang pertama, kriteria ini adalah trik yang kita nak lihat dan ukur. Contohnya macam kehadiran, persembahan, kekemasan dan sebagainya. Dan seterusnya adalah standard ataupun skala penarafan ataupun skala rating, di mana mempunyai 2 label, iaitu deskriptif dan juga numerical. Deskriptif ni adalah selalunya dalam bentuk ejaan lah, dalam bentuk adjektif. Contohnya macam excellent, good, fair and poor. Dan kalau untuk label yang numerical pula, dia kebiasaannya di dalam nombor. Contohnya macam 1, 2, 3, 4. Dan label-label ini kita boleh letakkannya berasingan ataupun kita boleh gabungkannya sekali, combine together. Dan seterusnya, standard ataupun skala penarafan ini mestilah disusun secara paling tinggi kepada yang paling rendah. The highest to the lowest. Sebagai contohnya macam di rubrik analitik ada tertulis 4, 3, 2, 1 ataupun excellent, good, fair and poor. Itu daripada tinggi kepada rendah dan semestilah yang paling tinggi itu sebelah kiri. Dan seterusnya adalah penerang, di mana penerang ataupun deskriptor ni ada 2. Bergantung kepada rubrik, iaitu untuk rubrik holistik, kriteria dia di dalam satu skor, iaitu in the single score. Maksudnya kriteria 1, 2 and 3 itu dalam satu skor, overall score. Untuk analitik pula, untuk rubrik analitik, deskriptornya kriteria dia disusun secara berasingan, separate way.
Dan pemarkahan pula juga secara berasingan sebelum ditambah dan dijadikan sebagai overall score. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian saya iaitu kelebihan dan kelemahan rubrik. Salah satu kelebihan utama menggunakan rubrik ialah rubrik dapat memberikan gambaran yang jelas untuk setiap penilaian yang dibuat. Dengan menggunakan rubrik, seseorang guru ni boleh mengkhususkan garis panduan dalam setiap aspek satu projek itu. Pelajar tidak akan mudah keliru dengan apa yang ditetapkan daripada mereka. Hal ini dapat mengurangkan tekanan kepada pelajar dan juga guru. Kelebihan lain menggunakan rubrik ialah dapat meringankan beban guru dengan mengurangkan masa penilaian yang harus disediakan oleh mereka. Rubrik membantu dalam memfokuskan perhatian guru terhadap aspek tertentu yang ada dalam rubrik itu, yang mana dapat membantu guru memendekkan masa penilaian pelajar. Selain itu, kriteria-kriteria yang ada pada rubrik dapat menggambarkan prestasi pelajar yang sebenar. Melalui penilaian rubrik juga, pelajar dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam sesuatu aspek, bidang atau subjek yang mereka pelajari dengan jelas dan terperinci. Oleh itu, pelajar dapat memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam diri mereka. Kemudian untuk bahagian kelemahan rubrik, salah satu kelemahan rubrik ialah penilaian terhadap pelajar kadang-kadang tidak tepat. Hal ini kerana penilaian yang dibuat adalah berbeza-beza dari segi tempat, suasana dan aspek. Semua faktor inilah yang mendorong sama ada pelajar itu mendapat skor cemerlang ataupun lemah. Jadi penilaian yang diperoleh ini tidak boleh dipercayai sepenuhnya disebabkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian itu. Kelemahan yang kedua ialah ialah tahap pengaplikasian pelajar adalah terhad berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Antara kriteria yang ditetapkan ialah tajuk, isu dan bahasa. Pengetahuan pelajar kadang-kadang terbatas dalam setengah aspek, jadi pelajar mungkin dapat skor yang rendah dalam penilaian itu. Walau bagaimanapun, kesimpulan yang dibuat itu tidak boleh berdasarkan rubrik yang tidak memandang pada aspek dan kriteria yang sering bertukar dan berbeza-beza. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Harijah Binti. Saya akan menerangkan berkenaan dengan rubrik holistik, iaitu sebagaimana yang telah kawan saya terangkan bagaimana elemen yang ada dalam rubrik holistik. Jadi dalam rubrik holistik ni saya memilih satu tajuk iaitu berkenaan dengan kemahiran geografi, membina graf. Okey, jadi dalam ni saya telah mengaraikan berkenaan dengan rubrik holistik, kriteria, skor dan juga penerangan yang berdasarkan pembinaan graf yang telah dibuat. Okey, sebelum saya terangkan tentang kerja ataupun skema jawapan bagi kemahiran geografi tersebut, saya terangkan dulu berkenaan dengan rubrik holistik berdasarkan kriteria, skor dan penerangan. Okey, dalam kriteria mempunyai 4 bahagian iaitu sangat tidak menguasai, tidak menguasai, menguasai dan sangat menguasai. Manakala bagi skor mempunyai markah 0 hingga 10. Jadi bagi bahagian penerangan, menerangkan kenapa pelajar mendapat markah 0. Bagi contoh, murid tidak dapat membuat paksi X dan Y. Ataupun kenapa dapat 1? Sebab dia dapat membuat garisan paksi X dan Y dengan tepat dan betul. Okey, bagi kenapa sangat tidak menguasai 2 hingga 4. Jadi 2 tu dia dapat buat paksi X dengan label yang betul. Kalau dapat 4, dia dapat membuat paksi X dan Y beserta label yang betul dan tepat. Kalau sangat menguasai 8 hingga 10. Bagaimana dia dapat 8? Murid dapat meletakkan 6 nilai yang ke dalam graf dengan tepat. 10 dia dapat buat keseluruhan graf dengan tepat beserta tajuk. Okey, kita pergi kepada soalan kita untuk melihat dengan lebih jelas. Okey, soalan rubrik holistik yang telah saya sediakan, kemahiran geografi. Berdasarkan jadual di bawah, bina satu graf yang menunjukkan keuntungan syarikat air soya, jualan air soya Z&Z Industri pada bulan Januari hingga Jun 2020. Jadi dalam jadual tersebut telah diberikan nilai keuntungan yang patut dibuat. Okey, seperti jadual di sebelahnya, pelajar dapat buat paksi X dan Y, kemudian dapat buat tajuk beserta label dan letakkan nilai yang tepat di graf dan paksi X dan Y. Kemudian dapat menggariskan
graf tersebut dengan tepat berdasarkan jumlah yang telah diberikan. Jadi, jika pelajar dapat buat semua dengan tepat dan betul beserta tajuk dan jawapan itu dikira lengkap, tiada orang kata kelompongan ataupun kesalahan, jadi pelajar itu layak untuk dapat skor yang tertinggi. Jika dia masih tidak menguasai, maka range markah skor tersebut akan berkurangan. Itu saja daripada saya berkenaan dengan rubrik holistik. Baiklah, saya akan menunjukkan satu contoh rubrik analitik yang saya bina berdasarkan kriteria yang diperlukan untuk rubrik analitik. Pemakahan rubrik analitik adalah lebih terperinci untuk setiap kriteria. Sebagai contoh, saya membuat satu rubrik analitik untuk pemakahan pertandingan pembuatan video tata bahasa sempena aktiviti Minggu Bahasa Melayu di Sekolah Menengah Kebangsaan Zainab 1. Dalam rubrik ini, terdapat 5 jenis kriteria yang perlu pelajar ikuti dan ada 5 tahap pemakahan yang membolehkan pelajar mendapat markah yang berbeza. Sebagai contoh, kita lihat ada 5 jenis kriteria yang ada di dalam rubrik ini iaitu pengenalan, isi, contoh, kreativiti dan penutup. Untuk tahap pemakahan pula, kita ada sangat baik, baik, sederhana, lemah dan sangat lemah. Sebagai contoh, kita lihat dalam bahagian isi. Untuk mendapat markah yang sangat baik, pelajar perlu menerangkan aspek hukum tata bahasa dengan tepat dan terperinci. Untuk bahagian contoh pula, pelajar tidak akan mendapat markah apa-apa sekiranya dia tidak memberikan contoh penggunaan tata bahasa yang salah dan tidak memberikan contoh penggunaan yang betul. Untuk bahagian kreativiti pula, pelajar akan dapat markah baik sekiranya gaya penyampaian dan paparan video yang masih menarik, jelas, lengkap dan padat. Rakaman video yang menyertakan muzik latar yang masih bersesuaian. Untuk bahagian penutup, pelajar akan mendapat markah yang sangat baik sekiranya pelajar memberikan rumusan yang sangat baik. Rubrik ini akan diberikan kepada pelajar sebelum mereka menyertai pertandingan sebagai syarat untuk mereka penuhi. Akhir sekali, kumpulan pelajar yang mendapat markah paling tinggi selepas perkiraan akan diumumkan sebagai pemenang. Baiklah, sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.